Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum dan salam bulan kebangsaan. Anda bersama saya Nadine Nordin dalam Pastikan Sahih edisi Khamis 26 Ogos 2021. Selain di saluran berita RTM, anda juga boleh saksikan kami melalui saluran YouTube dengan carian berita RTM. Bagi mendapatkan sumber berita yang benar, tepat dan sahih, anda boleh ikuti media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian berita RTM. Ayuh kita mulakan Pastikan Sahih dengan perkongsian maklumat status jumlah kumulatif pemberian dos vaksin. Jumlah pemberian dos vaksin pada hari semalam iaitu 25 Ogos 2021 adalah 422,380 di mana dos pertama adalah 161,386 dan dos kedua adalah 261,994. Menyaksikan jumlah pemberian dos pertama tertinggi pada hari semalam adalah di negeri Johor sebanyak 31,221 dos pertama telah diberikan, menjadikan jumlah kumulatif pemberian dos vaksin pada hari semalam adalah sebanyak 32,635,907 dos. Kita lihat pula pada peratusan vaksinasi populasi dewasa Malaysia adalah 59.1% bagi dos kedua bersamaan 13,842,928 dan peratusan dos pertama adalah 80.3% bersamaan 18,792,979 individu. Dapatkan maklumat ini di portal www.vaksincovid.gov.my. Dakwaan kononnya MCMC sekat akses artikel-artikel terbitan portal luar negara adalah tidak benar. MCMC menafikan dakwaan berhubung satu mesej di aplikasi WhatsApp kononnya akses kepada artikel-artikel terbitan portal berita luar negara seperti Niki Asia, Yahoo News, Reuters, Al Jazeera dan beberapa lagi artikel-artikel luar negara yang kononnya pos telah disekat oleh pihak Suruhanjaya. Hasil penelitian MCMC mendapati pautan-pautan URL yang dimaksudkan sama ada secara sengaja atau kebetulan telah diubah suai atau dipendekkan. Tindakan itu sekaligus menyebabkan sebarang klik ke atas pautan-pautan tersebut akan membawa pengguna ke halaman yang menunjukkan seolah-olah artikel yang dimaksudkan tidak lagi wujud. Ini jelas menunjukkan bahawa dakwaan tersebut adalah tidak benar dan berniat untuk mengelirukan pengguna internet di Malaysia. Mesej kononnya Kementerian Komunikasi bekerjasama dengan operator rangkaian akan memberikan kota internet sebanyak 100 GB. Anda ada menerima mesej seumpama ini? Menurut kenyataan Jabatan Penerbangan Malaysia, terdapat mesej tular yang menggunakan logo Jabatan Penerbangan Malaysia telah disebarkan menerusi aplikasi WhatsApp dengan menyatakan kononnya pada Hari Kebangsaan 31 Ogos untuk memperingati ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-64, Kementerian Komunikasi bekerjasama dengan operator rangkaian akan memberikan kota internet sebanyak 100 GB bermula 1 Ogos hingga 31 Disember 2021. Mesej yang ditularkan dalam aplikasi WhatsApp ini adalah palsu dan tidak benar. Jabatan Penerbangan Malaysia tidak pernah mengeluarkan apa-apa perkongsian berkaitan perkara tersebut. Beritanya berbunyi gembira, tetapi sayangnya ianya adalah palsu semata-mata. Ingat, jangan suka beri harapan palsu, nanti diri sendiri yang merana. KKM tidak menghantar sebarang email kepada orang ramai menggunakan alamat helpdesk@mohmalaysia.com. Perkongsian di Facebook rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia memberi peringatan kepada orang ramai sekiranya menerima email seperti yang tertera di kaca TV anda ini, anda diminta untuk memadam terus email tersebut kerana ia dikhawatiri spam yang berniat untuk mencuri maklumat peribadi anda. Jadi, jangan mudah terpedaya. Satu berita palsu telah disebarkan melalui aplikasi WhatsApp. Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang turut menjadi mangsa kepada penyebaran berita palsu dengan menyatakan bahawa arahan SOP terkini
dipakai sekarang termasuk Pening. Pemakluman terkini berkaitan SOP jika didapati positif COVID-19 antara kandungan mesej palsu ini lagi menyatakan jika seseorang didapati positif COVID-19, KKM tidak akan lagi memanggil untuk memakai gelang kuarantin dan menyerahkan HSO. Individu diminta untuk update di aplikasi MySejahtera, hubungi PKD jika gejala semakin teruk. Mesej yang ditularkan dalam aplikasi WhatsApp ini adalah tidak benar. Dimohon untuk tidak menyebarkan berita palsu seperti ini lagi. Untuk makluman, pihak PKD Yan cuma buat saringan kepada anggota yang terlibat iaitu JPAM, Bomber, Smart dan agensi yang berkaitan. Kalut nah duk sebab berita palsu. Di Facebook rasmi, Unit Promosi Kesihatan PKD Yan berkongsi mengenai penyebaran berita palsu yang memaklumkan kononnya pihak PKD Yan meminta kepada sesiapa yang ingin membantu masa banjir Yan ditangguhkan sementara kerana beberapa kes positif COVID di kalangan NGO. Amboi, pasal apa duk sebab berita palsu lagu ni nah? Untuk makluman, pihak PKD Yan cuma buat saringan kepada anggota yang terlibat iaitu JPAM, Bomber, Smart dan agensi yang berkaitan dengan misi bantuan mencari mangsa hanyut sahaja di Pusat Operasi SAR. Dan pihak PKD Yan turut mengingatkan kepada semua NGO-NGO yang memberi bantuan diharapkan menjaga SOP dan memakai pelitup separuh muka seperti menjaga jarak anda. Premis tak patuhi arahan diarah tutup. Ya, ini untuk makluman semua, artikel pilihan premis tak patuh arahan diarah tutup. Pengarah KDNKNA, Polis Juraja Malaysia akan mengarahkan premis makanan yang tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP ditutup susulan tindakan pasangan suami isteri yang tidak divaksin melakukan eksperimen di sebuah kedai makan baru-baru ini. CP Datuk Zainal Abidin Hasim berkata, kerajaan telah memberi kelonggaran SOP ini bagi merancakkan semula ekonomi dan berharap masyarakat dapat memanfaatkannya dengan betul dan tidak mengambil kesempatan. Sehubungan itu, polis meningkatkan pemantauan dan pemeriksaan terhadap premis awam berikutan kelonggaran prosedur operasi standard SOP terhadap individu yang telah lengkap vaksinasi. Pemberian dos penggalak booster dose kepada mereka yang telah lengkap divaksinasi tidak akan membantu mengawal penularan varian Delta. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, pemberian dos penggalak booster dose kepada mereka yang telah lengkap divaksinkan tidak akan membantu mengawal penularan varian Delta dan tiada siapa yang selamat sehingga semua orang selamat. Akan tetapi, yang dapat mengawal penularan Delta adalah untuk memberi vaksin kepada mereka yang belum divaksin. Matlamat untuk menyiapkan liputan vaksin dalam negara terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan dos penggalak. Pelaksanaan PKPD berkuat kuasa 26 dan 27 Ogos hingga 8 dan 9 September 2021. Di Teluk Pit Sabah, 3 lokaliti iaitu Kampung Gading, Kampung Ulu Sapi dan Ladang Melia. Penampang Sabah, 2 lokaliti di Beverly Hills, Fasa 5 dan Kampung Nambazan di Ranau Sabah adalah Kampung Lohan Ulu dan Kampung Libang. Di Tawau Sabah adalah rancangan Batu 22 Apas. Kudat Sabah adalah di kawasan Kampung Landun Ayang. Di Papar Sabah adalah di Kampung Penggalat Kecil. Manakala bagi negeri Johor Bahru adalah Kampung Orang Asli Kuala Masal dan di negeri Pahang adalah kawasan Ladang Cekah. Dapatkan info mengenai kawasan yang melaksanakan PKPD di portal rasmi Majlis Keselamatan Negara. Pelanjutan PKPD sehingga 9 September 2021 bagi kawasan yang dilanjutkan PKPD adalah di 6 lokaliti seperti yang tertera di kaca TV anda di Tuaran Sabah dan 2 lokaliti di Tawau Sabah yang dilanjutkan sehingga 9 September 2021. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Berat seketika kembali selepas ini. Hai
Assalamualaikum. Apa khabar semua? Beri saya 1 minit boleh? Jom kita kenali dua figura kemerdekaan yang sama-sama memperjuangkan kebebasan tanah air. Tun Viti Sambantan pernah terlibat dalam beberapa peristiwa penting seperti kemerdekaan tanah air dan penubuhan Malaysia. Kepimpinannya terserlah apabila dilantik menjadi Presiden pertama Kongres India Malaya MIC ketika berusia 36 tahun. Beliau banyak berjasa dalam memajukan masyarakat India. Seterusnya, Tun Tan Cheng Lock, seorang cendekiawan, ahli perniagaan, ahli politik serta sangat berjiwa patriotik. Beliau pejuang dan pembela nasib masyarakat Cina sekaligus berhabis-habisan menuntut kemerdekaan bersama Tunku Abdul Rahman dan Tun Viti Sambantan. Beliau meninggal dunia pada 13 Disember 1960 ketika berusia 77 tahun. Terima kasih buat figura-figura kemerdekaan. Hayati patriotisme, #Demi Negara. Jumpa lagi. Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Krisis pandemik telah memberikan kesan yang sangat serius dan menyeluruh kepada ekonomi dunia. Kerajaan ini akan menumpukan usaha ke arah mencapai dua objektif utama. Objektif pertama, mengembalikan kesejahteraan rakyat seiring dengan usaha meningkatkan kuasa beli pengguna. Manakala objektif kedua, mengangkat semula sektor swasta sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi negara. Hayati patriotik di rumah dengan sama-sama kita kibarkan jalur gemilang. Baik, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Perkongsian seterusnya, Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor memohon supaya Kerajaan Persekutuan mempertimbangkan peruntukan tambahan khususnya untuk golongan petani di kawasan terlibat yang terjejas akibat bencana berkenaan. Ia penting memandangkan daerah Yan merupakan kawasan pengeluar padi yang tinggi dalam kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA, dan sebelum ini Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan peruntukan RM75 juta bagi membaik pulih infrastruktur di kawasan terjejas banjir. Turut mengucapkan penghargaan kepada Perdana Menteri dengan kelulusan peruntukan berkenaan. Kerajaan negeri juga berterima kasih kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang akan menyalurkan peruntukan bagi membaik pulih rumah penduduk terjejas berjumlah RM3 juta. PPV Pandu Lalu OKU Sentral MBJB sasar 20,000 penerima vaksin. PPV Pandu Lalu OKU Sentral di Pusat Akuatik Majlis Bandaraya Johor Bahru mula beroperasi semalam. 20,000 individu terdiri daripada OKU, warga emas dan ahli keluarga mereka dijangka menerima suntikan vaksin COVID-19 di PPV ini dalam tempoh 2 bulan. Menurut Presiden Persatuan OKU Sentral, PPV Pandu Lalu OKU Sentral merupakan PPV Pandu Lalu terbesar di negara ini dan mampu memberi 400 suntikan sehari. Pembukaan PPV Pandu Lalu OKU Sentral dapat membantu Johor mencapai imuniti kelompok dengan lebih cepat. Tetapi yang spesifikly untuk OKU hanya kami sahaja, dan apabila kami lakukan, ada ketika kami perlu masuk juga di dalam mereka one-to-one dengan OKU itu untuk memastikan mereka tenang. Because ada di antara mereka yang dalam tarikh itu kan. Jadi you need to hold their hand. So itu yang bedanya kami.
ATM sedia terima semula anggota dipecat andai individu terlibat bersetuju terima vaksin COVID-19. Angkatan Tentera Malaysia ATM sedia pertimbang untuk menerima semula anggota yang dipecat kerana enggan menerima vaksin andai individu terlibat bersetuju menarik semula keputusan tersebut. Menurut Panglima Tentera Darat, pegawai pemerintah telah mengambil langkah yang sewajarnya kerana anggota tersebut telah diberikan kaunseling sebanyak 4 kali. Risiko ni saja, kalau dia tak divaksinasi, kita faham bahawa vaccination ni tidaklah menyatakan bahawa dia tidak akan dijangkiti. Tetapi kita tahu bahawa sekiranya divaksin, implikasi dia tidak akan masuk kategori 3, 4 dan 5. Dengan 1 dan 2 saja. So kalau sekiranya 1 dan 2 ni tidaklah teruk sangat. Tapi kalau 3, 4, 5 dia terlantar, kita sebagai organisasi macam mana kita nak bekerja? Dan kalau seorang okey lah. Tapi kalau kena 1,000, 2,000 kan, pada hakikatnya sekarang conclusionnya kita tidak boleh bekerja bersendirian. Kita kena patuhi arahan kelompok yang telah dikeluarkan oleh tentara. Hantar pulang pesakit dari PKRC bukan tugas KKM. Menghantar pulang pesakit yang sembuh dari pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC bukan tanggungjawab Kementerian Kesihatan Malaysia. Demikian penjelasan Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan iaitu Datuk Dr. Zaini Hussein. KKM hanya menyediakan perkhidmatan ambulans bagi tujuan berkenaan dengan kerjasama beberapa agensi. Individu yang dibenarkan pulang dari PKRC sudah bebas daripada jangkitan COVID-19. Sekaligus tiada masalah untuk pulang sendiri termasuk menggunakan khidmatan awam seperti teksi dan e-hailing. Tetapi atas inisiatif kita di beberapa PKRC kita memberi kerjasama dengan beberapa agensi seperti pejabat majlis daerah dan sebagainya untuk menyediakan perkhidmatan. Jadi itulah sebahagian daripada kita mengambil tanggungjawab itu sebagai untuk memudahkan, tapi sebenarnya bukan tugas kita untuk kerana mereka telah sembuh. Kerajaan Negeri Pahang menerima peruntukan berjumlah 10.2 juta ringgit daripada Kerajaan Persekutuan untuk perolehan peralatan perubatan bagi menangani kes kritikal COVID-19 di 3 hospital. Menurut Esko Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri, peruntukan khusus merawat pesakit bergejala serius di bawah kategori 4 dan 5 di unit rawatan rapi ICU. Bagi kes-kes yang membabitkan kematian masa-masa COVID boleh membuat tuntutan melalui NADMA dan Alhamdulillah Kerajaan Negeri Pahang bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar juga prihatin dan bantuan turut kita salurkan untuk masa-masa berkaitan melalui PKOB dan Pejabat Agama Islam. Jelasnya lagi, 4.8 juta ringgit diperuntukkan kepada Hospital Tengku Ampuan Afzan di Kuantan, iaitu 3.8 juta ringgit kepada Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temerloh dan 1.6 juta ringgit kepada Hospital Kuala Lipis. Sementara itu, beliau memaklumkan kapasiti hospital di Pahang bagi merawat pesakit COVID-19 adalah mencukupi selain terdapat 2 hospital swasta yang memperuntukkan 80 katil untuk pesakit wabak berkenaan. Vaksin kepada pelajar sekolah berusia 17 tahun bermula pertengahan bulan depan. Kerajaan Kelantan akan memulakan suntikan vaksin COVID-19 kepada pelajar sekolah berusia 17 dan ke atas bermula pertengahan bulan depan. Langkah itu bagi membolehkan pelajar dapat mengikuti sesi persekolahan sekiranya sekolah dibuka dalam tempoh terdekat. Tengok pada pendaftaran dia lah. Pendaftaran dia ikut pendaftaran. Pendaftaran masih sejahtera juga. Maknanya kita akan mula vaksinkan pelajar-pelajar ni yang umur 17, 18 ni. InsyaAllah dalam bulan 9 lah. Tengah bulan 9 insyaAllah. Ya, Kelantan dijangka mencapai imuniti kelompok lagi pada akhir September atau pertengahan Oktober sekiranya bekalan vaksin diterima seperti dijadualkan. Menurutnya, negeri itu dijangka akan menerima sejumlah 700,000 dos vaksin bulan depan dan kerajaan negeri juga telah memohon tambahan vaksin sebanyak 200,000 dos daripada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Dan ini pula perkongsian seterusnya, pertemuan
cari titik persamaan, penuhi konteks keluarga Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam mengadakan pertemuan bersama 3 pemimpin pembangkang iaitu Presiden Parti Keadilan Rakyat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Parti Amanah Negara Muhammad Sabu dan Setiausaha Agong DAP Lim Guang Eng. Jelas beliau, pertemuan itu bagi memastikan keadaan yang lebih baik dalam konteks keluarga Malaysia juga sebagai menjunjung kasih atas nasihat Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah untuk meredakan suhu politik dalam negara. Pertemuan yang berlangsung selama lebih 1 jam tertumpu kepada agenda kepentingan rakyat dalam mencari titik persamaan yang terbaik bagi menangani krisis pandemik COVID-19. Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAKIS) Perlis merampas 835. Apakah yang dirampas? Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAKIS) Perlis merampas 835 kg pelbagai sayur-sayuran dan buah-buahan bernilai lebih RM3,000. Pengarah MAKIS Negeri memaklumkan rampasan dibuat setelah pihaknya menahan sebuah lori yang membawa barangan dagangan berkenaan di pintu masuk ICQS Padang Besar. Dagangan tersebut ditahan setelah gagal memukakan permit import MAKIS sijil yang sah serta gagal mengisytiharkan barang dagangan tersebut kepada MAKIS. Perbuatan mengimport dagangan tanpa permit MAKIS akan disiasat di bawah Seksyen 11-1 Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 11-3 Akta yang sama. Dan ini pula kami bawakan kepada anda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mempelawa orang kurang upaya OKU Muhammad Khairi Othman 45 duduk bersama ketika Seri Paduka berkenan menziarah dan menyampaikan sumbangan di sekitar Tanjung Pulai, Pekan Pahang. Turut berangkat Pemangku Raja Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah. Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga atas kerja keras yang ditunjukkan pekerja wanita di negara ini, terutamanya petugas barisan hadapan dalam menangani pandemik COVID-19. Tunku Azizah bertitah petugas barisan hadapan seperti jurawat, doktor dan polis merupakan benteng negara dalam memutuskan rantaian wabak COVID-19 dengan menabur hikmat secara penuh ikhlas, amanah, berkesungguhan dan bersemangat juang. Berehat seketika, kembali selepas ini terus setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Kerajaan ini akan meneruskan usaha yang dilakukan sebelumnya agar segera kita beralih ke fasa pemulihan melalui sasaran immunity kelompok. Demi mencapai sasaran tersebut lebih awal, kerajaan ini akan memastikan inisiatif dan strategi dalam meningkatkan liputan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ataupun PIK yang sedang berlangsung semakin diperhebat.
Beri saya beberapa minit lagi untuk pastikan sahih. Ya, untuk segmen yang terakhir, kami akan kongsikan hebahan buat anda semua. Dan jika anda mempunyai masalah dengan sijil digital vaksin anda boleh hubungi talian ini 1-800-888-828. Ayuh, jangan lupa saksikan malam ini Bicara DR ya, dengan tajuknya COVID-19, Perjuangan Tiada Noktah bersama Lieutenant General Datuk Dr. Zulkifli bin Mat Jusoh, Ketua Pengarah Perkhidmatan Kesihatan Angkatan Tentera Malaysia. Pada malam ini 9 malam sudah semestinya di saluran berita RTM My Freeview 123, juga siaran serentak di TV1. Untuk mudah, muat turun saja aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Ini ayuh sama-sama kita saksikan Forum Perdana Ehwal Islam ya, dengan tajuknya Mantap Jiwa Merdeka. Pada hari ini, Khamis 26 Ogos 2021, 9 malam, studio utama Yusof Kompleks Islam Putrajaya. Ya, bacaan Yasin menjemput seluruh rakyat Malaysia bersama-sama membaca surah Yasin secara serentak demi kesejahteraan negara, iaitu pada 9 malam ini. Dan apa lagi yang kami bawakan kepada anda adalah vaksinasi COVID-19 bagi wanita hamil. Apa yang perlu kita tahu, wanita hamil adalah golongan berisiko tinggi dan digalakkan untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Wanita hamil dibenarkan untuk divaksinasi pada bila-bila tempoh kehamilan selepas mengambil kira manfaat dan risiko. Semua jenis vaksin COVID-19 yang digunakan di Malaysia adalah selamat dan berkesan kepada wanita hamil. Anda boleh dapatkan maklumat ini di vaksincovid.gov.my. Ayuh kita sertai pertandingan yang telah disediakan bersempena dengan Bulan Kebangsaan. Antaranya kita ada Klik at Merdeka 2021. Kita ada kategori 1 dan kategori 2. Tarikh penyertaan bermula 1 Ogos hingga 16 September 2021. Dapatkan maklumat ini ya di www.merdeka360.my. Dan apa lagi yang kami bawakan ini adalah program bacaan Yasin sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia 2021. Satu hari lagi iaitu akan berlangsung pada hari esok 27 Ogos 2021 Jumaat. Bermula pada pukul 12.30 hari, iaitu anda boleh melalui Facebook Live MOHE Official dan juga Microsoft Teams. Anda boleh sama-sama sertai. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Ingat, seperti yang saya war-warkan tadi, sekiranya anda punya masalah dengan sijil digital vaksin anda boleh hubungi talian ini 1-800-888-828. Ataupun untuk mendapatkan sebarang maklumat mengenai vaksin, anda boleh dapatkan di portal rasmi vaksincovid.gov.my. Assalamualaikum dan salam sejahtera.